Hai murid-murid, selamat kembali dalam sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Kali ini kita akan belajar dalam tajuk Kenali Anggota Badan Kita. Kemahiran cikgu akan fokuskan di sini adalah kemahiran menulis. Kita akan menulis perkataan dan juga menulis frasa. Jadi, jom belajar. Baiklah murid-murid, mari kita mengenali anggota badan kita. Dalam aktiviti ini juga kita akan membina dan menulis perkataan. Apakah perkataan yang kita akan bina dan tulis pada kali ini? Ya, sudah tentu perkataan itu adalah bahagian-bahagian badan kita. Untuk aktiviti ini sila rujuk buku teks muka surat 100. Jadi, jom kita baca bersama-sama. Setelah itu kita akan bina dan tulis perkataan. Okey, kita mulakan sekarang. Anggota badan kita terdiri daripada 4 bahagian. Bahagian-bahagian itu ialah kepala, badan, tangan dan kaki. Mari kita labelkan. Okey murid-murid, mari kita bersama-sama melabelkan keempat-empat bahagian badan. Yang pertama tadi adalah kepala. Okey. Kepala di bahagian atas sekali adalah kepala. Okey, bagaimana hendak mengeja kepala? K ika, P epa, L ela. Kepala. Okey. Kepala. Kemudian yang kedua adalah badan. B eba, D A N dan badan. Yang manakah dipanggil badan? Ya, sekitar bahagian ini kita panggil badan. Yang ketiga adalah tangan. Di bahagian sisi ini adalah tangan. T eta N G A N ngan, tangan. Dan akhir sekali yang keempat adalah kaki. Bagaimana hendak mengeja kaki? Mudah saja. K eka K I K, kaki. Okey, mari kita sebut bersama-sama. Kepala, badan, tangan, kaki. Bagus murid-murid. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti kita yang seterusnya ini sila rujuk buku teks muka surat 101. Dan aktiviti kita pada kali ini adalah membina dan menulis frasa. Jika tadi kita membina dan menulis perkataan, kali ini kita membina dan menulis frasa. Frasa ini dia lebih panjang sedikit daripada perkataan. Okey, lebih panjang dan ia juga boleh digunakan untuk melengkapkan ayat. Okey, di sini kita diberikan dengan 4 frasa, iaitu deria dengar, deria sentuh, deria rasa dan deria bau. Ini adalah deria-deria yang terdapat pada manusia. Yang pertama telah disiapkan untuk kita, iaitu mata ialah deria lihat kita. Kita menggunakannya untuk melihat. Ini merujuk kepada gambar yang pertama ini, iaitu mata adalah deria lihat. Jadi tak adalah deria lihat ke atas ni. Maknanya keempat-empat frasa yang di bahagian atas ini kita gunakan untuk melengkapkan 4 tempat kosong bermula daripada gambar yang kedua sehingga gambar yang keempat ini. Okey, kita teruskan dengan gambar yang kedua. Hidung ialah tempat kosong. Kita menghidu melaluinya. Jadi hidung adalah deria. Ya, tepat sekali. Hidung adalah deria bau kita. Sebenarnya pilihan jawapan dia hanyalah deria bau. Tapi sebab sepatutnya ia ada perkataan kita di belakang ni. Mungkin kesilapan cetakan. Jadi terputus perkataan ini ya. Sepatutnya kita jawab deria bau saja. Tapi adalah lebih baik kita tambah kita di belakang ni. Sebab sepatutnya dia seperti ini, ada perkataan kita di belakang ni, tapi tempat kosong ini tadi tak ada. Jadi di sini cikgu tambahlah ya untuk menjadikan ayat kita lebih tepat. Jadi mari kita ulang baca bersama-sama. Hidung ialah deria bau kita. Kita menghidup bau melaluinya. Okey, kita teruskan dengan gambar yang ketiga. Telinga ialah kita. Kita menggunakannya untuk mendengar. Jadi apakah deria untuk telinga? Telinga ialah deria dengar kita.
Kita menggunakannya untuk mendengar. Jadi telinga ialah deria dengar. Okey. Seterusnya gambar yang keempat. Lidah ialah kita menggunakannya untuk merasa. Di sini pun sama. Ada tertinggal satu tempat kosong, satu perkataan di sini, iaitu perkataan kita, seperti yang ini tadi. Okey. Lidah ialah deria rasa kita. Lepas tu noktah. Di sini sepatutnya ada titik noktah. Sekejap cikgu tambah. Noktah tertinggal lah pula. Cikgu tambah di sini ada titik di sini. Okey. Kita ubah balik kepada laser pointer. Lidah ialah deria rasa kita. Noktah. Kita menggunakannya untuk merasa. Jadi lidah adalah deria rasa. Seperti cikgu terangkan tadi, cikgu tambah perkataan kita di sini untuk menjadikan ayat lebih lengkap. Okey, sepatutnya memang ada di sini Mungkin kesilapan cetakan. Okey, yang terakhir, yang kelima. Tangan ialah kita menggunakannya untuk menyentuh. Jadi tangan adalah deria sentuh kita. Kita menggunakannya untuk menyentuh. Jadi ini adalah jawapannya, deria sentuh. Sama juga kita ni cikgu tambah. Okey, jom kita baca daripada gambar yang pertama. Mata ialah deria lihat kita. Kita menggunakannya untuk melihat. Hidung ialah deria bau kita. Kita menghidu melaluinya. Telinga ialah deria dengar kita. Kita menggunakannya untuk mendengar. Lidah ialah deria rasa kita. Kita menggunakannya untuk merasa. Tangan ialah deria sentuh kita. Kita menggunakannya untuk menyentuh. Senang kan? Jadi mari kita lihat aktiviti kita yang seterusnya ataupun latihan untuk lebih tepat lagi. Jom. Untuk latihan kita yang pertama, sila rujuk buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 25. Aktiviti 3A. Bina dan tulis perkataan berdasarkan gambar. Ini ada gambar, ada 4 gambar, 5 termasuk yang di tengah ni. Okey. Jadi kita akan bina dan tulis perkataan. Maksudnya satu saja kita kena tulis. Dalam setiap tempat kosong ni satu jawapan saja. Okey. Apa yang kita kena tulis di sini adalah fungsi lidah. Di sini ada ayat tapi tak lengkap. Kita kena lengkapkan dengan menulis fungsi lidah. Jawapan ada di bahagian dalam ini. Okey, yang pertama, cikgu akan bimbing anda buat yang pertama, gambar yang pertama, dan yang kedua saja. Ketiga dan keempat anda kena buat sendiri. Okey, yang pertama, bahagian dalam lidah rasa pahit seperti buah. Ini di bahagian ini adalah untuk merasa rasa pahit. Okey, jika ada yang kita makan pahit, di bahagian inilah yang boleh kesan. Jadi pahit seperti apa? Lihat gambar ini. Gambar apakah ini? Seperti buah peria. Okey, bahagian dalam lidah rasa pahit seperti buah peria. Okey, ini adalah jawapannya. Pahit seperti peria. Yang kedua, bahagian luar kiri dan kanan lidah. Kiri dan kanan lidah, bahagian luar dia rasa masam seperti apa? Tengok botol ini. Botol apakah ini? Jika tak jelas, tengok buku aktiviti anda. Ya, tepat sekali. Cuka. Okey. Bahagian luar kiri dan kanan lidah rasa masam seperti cuka. Cuka. Ini digunakan untuk masak apa semua kan? Okey. Yang ketiga dan keempat, bahagian dalam kiri dan kanan lidah rasa masin seperti masin seperti apa? Tengok gambar ini. Apakah yang masin? Jadi anda tulis jawapan di sini dengan mengeja dengan betul. Yang keempat, bahagian hujung lidah rasa manis seperti. Bahagian hujung lidah manis seperti, jangan tulis manis lagi di sini. Manis seperti, apakah gambar ini? Apakah yang manis? Jadi dua jawapan ini anda kena rujuk gambar. Masin seperti apa? Manis seperti apa?
Okey, kita lihat aktiviti 3B pula. Aktiviti 3B, rujuk muka surat 26. Okey, lengkapkan ayat dengan frasa yang sesuai. Jika tadi dengan perkataan, kali ini dengan frasa yang sesuai. Apakah frasa yang perlu digunakan? Ada 5 di sini, iaitu menggosok mata, membersihkan habuk, mengelap mata, titiskan ubat dan menjaga mata. Jadi, anda kena baca petikan ini, cari frasa yang paling sesuai dan isikan di dalam tempat kosong. Pastikan ruang yang anda tulis itu cukup. Jadi frasa ini boleh muat di atas garisan dan tulis dengan kemas. Untuk tempat kosong yang pertama, cikgu akan bagi contoh. Yang kedua, ketiga, keempat dan kelima anda kena fikir dan jawab sendiri. Boleh? Okey, kita lihat perenggan yang pertama. Jaga mata kita. Mata ialah deria lihat kita. Tanpa mata, kita tidak dapat melihat. Oleh itu, kita perlu tempat kosong supaya tidak rosak. Apakah yang perlu kita lakukan supaya mata tidak rosak? Jawapannya adalah menjaga mata. Oleh itu, kita perlu menjaga mata supaya tidak rosak. Okey, ini adalah jawapan untuk tempat kosong yang pertama, iaitu frasa menjaga mata. Okey, seterusnya anda kena baca petikan dan isi dengan frasa yang masih tinggal di sini, iaitu menggosok mata, titiskan ubat, membersihkan habuk dan menggelap mata. Baca dengan teliti, kemudian pilih jawapan yang paling tepat. Okey? Baiklah murid, sampai di sini saja sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 1 kita pada kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jaga diri, patuhi SOP dan bye-bye.